Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi subuh hari yang penuh dengan kebaikan ini kita dapat menyambung balik bacaan Al-Adabul Mufrad yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhari ini dia nisbah ataupun sandaran kepada kampung asal Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu Bukhara. Yang mana kalau tuan-tuan mungkin pergi melawat ataupun pergi melancung ke Uzbekistan. Uzbekistan tu kalau tuan-tuan pergi buat lawatan ke melancung, salah satu tempat yang dipromosikan untuk dilihat oleh kerajaan dia ni ialah kubur Imam Al-Bukhari, yang ni di Bukhara, Uzbekistan. Kalau tuan-tuan melancung lah, pergi ke Uzbekistan, bolehlah pergi jalan ke kawasan ataupun ke kampung yang dikatakan sebagai tempat Al-Imam Al-Bukhari. Bab yang berikutnya iaitu bab pertolongan seseorang kepada saudaranya. Bab pertolongan seseorang kepada saudaranya. Bab sebelum ini bab orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Bab yang selepas daripada itu, muka surat 239, hadis nombor 220, bab 113, bab pertolongan seseorang kepada saudaranya. Satu hadis saja begini yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari. Kita tengok apakah matan ataupun teks hadis tersebut. An Abi Dzarrin, daripada Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kita dah baca dah kisah hidup Abu Dzar ni. Abu Dzar ni nama betul dia Abu Dzar Al-Ghifari, daripada suku kaum Ghifar. Nama betul dia Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Abu Dzar ni lah yang kita baca dia datang daripada jauh, daripada luar, yang mana dia datang untuk nak menyiasat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya dia hantar saudara dia Anis ataupun Unais. Dia hantar adik dia Anis ni ataupun Unais ni pergi ke Mekah. Dia kata ada orang mengaku jadi Nabi, hang pergi siasat tengok orang tu lagu mana. Dia kata dia Rasul yang dihantar, dilantik oleh Allah pada akhir zaman ni. Jadi dia hantar Anis, adik dia, pergi siasat. Jadi adik dia pun pergilah ke Mekah, pergi siasat, pergi tengok, pergi dengar, bawa balik laporan tu kepada Abu Dzar. Anis kata daripada pemerhatian dia, penyiasatan dia, memang orang tu betul, layak. Apa yang dia cakap itu bukan benda yang dia reka, sebab orang tak boleh reka apa yang dia cakap tu. Maksud dia Quran tu lah. Dia kata aku ni dengar banyak dah orang syair ni, maksudnya
sastra ni. Tapi yang aku dengar Nabi yang kata mengaku jadi Nabi ni pelik. Maksudnya benda yang tak mungkin orang karang. Kalau manusia tak boleh karang lah apa yang dia cakap tu. Abu Dhar dia tak puas hati. Dipendekkan cerita ni, dia cerita sendiri. Dipendekkan cerita, dia tak puas hati, dia pergi. Dia kata aku kena pergi tengok ni Abu Dhar ni. Dia kata dia kena pergi tengok. Kemudian bila dia pergi ke Mekah, dia tak tahu nak tuju siapa. Dia tak tahu nak pergi mana. Sebab silap hari bulan, dia kena tangkap. Kerana dia kena pukul. Pasal ketika itu orang Mekah sangat membenci Nabi SAW. Orang tengah marah pasal Nabi membawa benda yang barulah bagi mereka, kan? Benda yang belain daripada tok nenek, kan? Ini benda lama lah. Jadi dia kata aku duduk di Mekah, tengok kawan ni, tengok kawan tu. Ringkas cerita, Abu Dhar jumpa dengan Ali. Dia jumpa dengan Ali, pendekkan cerita, Ali bawa dia jumpa dengan Nabi. Di situlah yang Nabi tanya dekat Abu Dhar, berapa lama kau duduk di Mekah ni? Dia kata berapa, saya ingat dalam riwayat tu lebih daripada seminggu. Nabi tanya kau makan apa? Duduk di mana? Duduk di Masjidil Haram. Makan apa? Sepanjang kau duduk di sini, dia kata ma'ud Zamzam. Aku minum air Zamzam. Itu yang Nabi SAW puji, sebut keberkatan air Zamzam, kan? Jadi itu sedikit sebanyak latar Abu Dhar. Lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi bagi tahu dekat dia, kau masuk sengak-sengak, jangan cerita ke orang. Dia kata tak boleh. Dia dah niat, dia nak declare dia masuk Islam. Dia dah berazam, dia nak isytihar, kata dia masuk Islam. Lepas tu dia pergi di tengah-tengah Masjidil Haram tu, dia kata dia masuk Islam. Dia ikrarkan dia masuk Islam. Kata dia masuk Islam tu, orang pukul dia. Sehingga datang beberapa orang sahabat tolong dia. Tolong dia ni kerana apa? Kerana dia daripada Ghifar. Ghifar ni satu kawasan yang orang Mekah kena lalu. Nak keluar pergi ke Syam, nak pergi niaga, kena lalu Ghifar. Jadi dia berkata kalau hampa pukul Ghifar ni, nanti kita nak lalu kacau. Orang Arab ni, kita dah baca banyak kali dah, mereka sangat kuat perkauman. Dia tak kira lah. Jadi kalau orang Mekah pukul Abu Dhar, mereka seluruh orang Ghifar akan tuntut balas. Jadi bila dengar dia daripada Ghifar, yang mana mereka kena lalu Ghifar, mereka tak jadi stop, tak pukul ya. Yang ni pun ada kaitan juga dengan hadis kita ni. Apa dia? Semangat membela bangsa. Kalau sekarang, kalau zaman kita ni, dia tak ada Ghifar, dia ada mak kilau. Kan? Habis satu dunia kita tengok mak kilau. Entah 7-18 ringgit, balik sembang burung kat jalan tu lah. Subuh tak mai siapa tu juga. Tapi mau pergi tengok mak kilau. Semangat membela Melayu. Kita kalau subuh tak boleh mangkit ni, selimut pun tak boleh tarik. Selimut pun tak boleh tarik. Nak mangkit mayang 2 rakaat, bukan 23 rakaat lagu tarawih, 2 rakaat dia pun tak boleh. Jauh lagi lah kita nak berjuang ni. Baik tuan-tuan, itu cerita Abu Dhar.
Baik, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qil. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ditanya. Kata Abu Dhar, ada orang mari tanya Nabi, qila. Qila ni tak tahulah. Kalau dia kata qala, kita tahu. Tapi kalau dia kata qila, tak tahu. Qila ni tak tahu. Tak tahu siapa yang tanya tu, tak apalah, biar pergi lah. Yang penting soalan tu. Kan, soalan tu. Ayyul a'mal khairun. Soalan dia sangat mudah. Apa dia? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Yang paling baik. Tuan-tuan, sahabat perangai lagu tu lah. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Sahabat Nabi, sikap mereka memang macam tu. Mereka kalau mari tanya Nabi, mari soal Nabi, semuanya akan tanya yang paling baik, yang paling utama. Dalam bahasa kita, yang paling afdal. Jadi kita ni yang ikut sahabat ni kena apa? Kena tiru lah. Tiru yang macam mana? Kena tanya ustaz tu, kena cari dalam banyak-banyak amalan ni yang paling baik. Sebagai contoh, kita baru habis 10 awal Zulhijjah, yang mana hadis tentang kelebihan 10 yang pertama tu memang sahih. Jadi orang yang beriman, dia akan ambil peluang tu lah. Sedekah ke, puasa ke, apa ke, yang 10 tu. Tapi kalau kita nak buat amalan ni, sekarang ni pun boleh. Tapi dia panggil kurang afdal. Sahabat ni dia tak mau. Lepas tu bila dia mari tanya Nabi, dia kata ayyu a'mal khair. Dia tak tanya apa amalan yang dia boleh buat. Dia ikat dengan khair, yang paling afdal. Nampak? Jadi Nabi kata amalan yang paling afdal ialah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Jihad ni luas. Kita mungkin faham perang saja, tapi sebenarnya jihad ni luas. Jihad menuntut ilmu, jihad mengajar ilmu, jihad menolong orang yang susah. Sekarang ni kerajaan lancarkan jihad apa? Memerangi harga yang mahal. Tu perkataan jihad tu apa dia? Bersungguh-sungguh. Perkataan jihad tu artinya bersungguh-sungguh. Kan? Mujahadah. Baik. Kemudian dia sambung lagi soalan tu, dia kata paling afdal membebaskan hamba ni siapa? Mereka dulu ada hamba, kita tak ada lah. Tapi dia tanya, hamba yang paling baik untuk kita merdekakan, hamba yang lagu mana? Hamba yang macam mana? Nabi kata, hamba yang paling mahal, aghla, ghali. Ghal tu mahal. Kalau murah, rakhis. Rakhis tu murah, cheaper. Ghal artinya yang paling mahal. Wa anfusaha inda ahliha, dan yang paling rajin. Yang tu yang paling afdal. Kita kalau ada hamba, kita nak pelepas hak mana? Hak balok ah. Dia tahan, aku tengok hidup segan mati tak mau. Aku merdekakan.
Maknanya kita perambat dia keluar lah. Tapi Nabi kata yang paling afdal, yang paling besar, yang rajin, yang taat, yang kita sayang. Yang ni tak 100,000 pun saya tak jual. Pasal dia rajin, amanah, taat. Jadi kita dengan dia tu memang sayang. Nabi kata kalau merdeka yang tu, habis meter. Maksud dia apa tuan-tuan? Kita tak ada hamba. Tapi Nabi nak ajar poinnya yang paling afdal dalam soal sedekah, benda yang paling kamu cinta. Tuan-tuan nak bagi benda ni apa-apa pun boleh bagi, tapi dia tak samalah pahala. Macam yang kita syarah di Masjid Sa'adah baru hari Khamis hari tu, syurga ni tak sama level. Jadi kalau tuan-tuan sedekah dengan satu orang sedekah benda yang paling dia sayang dengan satu orang yang sedekah, dia macam ni lah. Ada 2 orang kawan kita buat kenduri, jamu harum manis. Bagi contoh yang tuan-tuan semua boleh faham. Satu buah sulung. Buah sulung yang baru berbuah, tak jual lagi. Buah baru, buah yang batch pertama. Dia dah panggil orang masjid, jemput, pi buat pulut 3A. A susu, buah baru, tak jual lagi ni. Kita pun pergi makan, manis lah, pulut pun lemak elok lah. Yang ni adat kata Firdaus lah. Firdaus lah, adat kata Firdaus lah, kan? Pasal dengan gaya orang masjid makan tu, kalau jual pun busuk-busuk 700-800 ada lah, kan? Buah baru yang nak berbuah nanti ni tak tentu lagi nak elok lagu tu. Panggil lah pula minggu depan kawan lain pula, buah penghabis. Hak yang tak laku dah. Kalau taruh juga, kalau tak panggil orang masjid main makan, kalau nak taruh, nak jual juga, tahu. Jadi duk nampak macam nak jahanam dah buah ni. Hantarlah pulut-pulut apa yang ada hutang ni, panggil ke masjid, main habis buang daripada nak tok dalam tuan sampah saja. Masa orang masjid pun main angkat. Dia tak boleh kupas lah ni, pecoh lah ni. Tengoklah yang mana-mana elok. Bahasa dia. Kita kena taruh sikit benda ni, bagi ketahuan. Lepas tu, makanlah orang masjid, mai tu muka manis, balik muka masam. Orang macam ni takkan Firdaus. Takkan nak masuk Firdaus. Tuan-tuan, beza tak? Dia kata beza apa? Yang ni pun jamu harum manis, yang ni pun jamu harum manis, yang ni grade A, yang ni tak ada grade. Yang ni kalau dia tak jamu kita pun dia memang nak tahu. Takkan sama. Sebab itu agama kata lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Macamlah baru ni kita korban. Korban juga bukan soal. Sebab itu Nabi Ibrahim dia suruh sembelih anak dia. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim. Nombor satu. Lama tak dapat anak. Dalam tafsir kata Allah bagi Ibrahim anak Ismail tu masa dia umur 80. Dia dapat Ismail jantan, anak laki. Allah suruh buat apa?
Tak suruh sembelih lagi, suruh pergi tinggal. Dah duk tunggu punya lama anak, tuan-tuan. Duk tunggu punya lama anak. Dapat anak, Allah kata bawa bini, bawa anak pergi tinggal biwadin, di suatu tempat. Orang tak ada. Ni jangan duk bayang Mekah lagu lah. Kalau Mekah lagu lah, tuan-tuan, orang tak pituk pun kita pi. Ni Mekah yang tak ada orang ni. Biwadin ghaira zi zara', yang tak ada tumbuhan, tak ada manusia. Sampai Hajar tanya Ibrahim, "A'amarakallahu biha?" Bila Ibrahim bawa dia dengan anak dia, lepas beranak ni, anak duk kecil lagi, Tuhan kata pi tinggal di situ, hang balik. Bukan pi duduk di situ, pi tinggal depa. Baru dapat, tak ada nak bermanja, berkasih sayang lagi, kena pi tinggal. Hajar tanya, bila pipi tinggal, Hajar tanya, "A'amarakallahu biha?" Adakah Tuhan engkau yang suruh? Allah yang suruh ni. A'amarakallah, adakah Allah yang suruh? Lepas dah besar, tuan-tuan, masa waktu kecil kena pi tinggal, tak boleh duduk sekali, duk pi melawat lagu tu ya. Bila dah besar, suruh sembelih. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak lawan perasaan tu. Yang ni yang kita duk tekan ni. Sebab kita nak kena faham maksud Allah. Dia sembelih dah? Tak pun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan suruh sembelih tu. Kita pun tahu. Tetapi Allah kata apa? Di dalam ayat tu, bala'un. Cuba baca ayat sembelih tu. Di hujung ayat sembelih tu Allah kata apa? Bala'un mubin. Ujian yang nyata. Allah sebutlah ayat tu. Bukan dia nak suruh sembelih, tapi bala'un mubin, satu ujian yang nyata, nak test. Jadi tuan-tuan, kita tak disuruh test sembelih anak kita. Tak mungkin. Allah Ta'ala takkan suruh. Kita pun bukan Nabi, tak mungkin dapat wahyu, melainkan orang yang gila ya. Tapi kita diuji macam mana? Kita diuji untuk menyembelih perasaan sayang duit. Jadi siapa yang ada duit, dia buat korban, dia telah sembelih perasaan sayang tu. Siapa yang ada duit tak buat, dia tak berjaya menyembelih perasaan sayang, dia tewas. Itu saja. Tuhan pun kata daging tu tak sampai, darah tu tak sampai. Dia nak tengok perasaan tu. Itu yang dia kata taqwa tu. Jadi bila satu orang sembelih lembu, kebau, kambing tu, dia telah sembelih perasaan sayang duit tu. Itu maksud Nabi Ibrahim punya cerita. Sikit tu je. Pasal tu Nabi kata aghlaha thamanan. Hamba yang paling mahal harganya, wa anfusaha inda ahliha, dan yang paling engkau sayang. Kemudian qal afara'aita illam astati' ba'd al-amal. Maka kata apa dia ni, penyoal ni, kalaulah dia tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang disebut tadi ni, berjihad, dia tak mampu membebaskan hamba, mungkin dia tak mampulah. Dia tanya dekat Nabi. Pasal amalan ni ada benda yang Nabi sebut sahabat tak boleh buat, miskin dan sebagainya. Dia kata ada tak alternatif? Maksudnya nak buat juga, bukan dia kata contoh. Tanya satu soalan, tak boleh buat, terima kasih, balik pergi tengok. Dia tanya kalau tak boleh tu, kat mana boleh buat? Dia nak buat juga. Ini sikap sahabat. Maka dia kata illam astati' ba'd al-amal, kalaulah saya tak mampu ya Rasulullah untuk nak buat amalan-amalan ni, ada tak jalan lain, amalan lain yang mungkin saya boleh buat? Nabi kata fatu'inu dha'i'an aw tasna'ul akhraq, hampir tolong orang. Jadi kalau kita tak mampu nak buat benda tu, kita pergi tolong orang. Tolong ni semua orang mampu, betul tak?
Saya bagi contoh korban. Korban tak semua orang mampu, pasal dia melibatkan duit. Tapi tolong pi korban tu mampu. Takkanlah pisau sebatang tak ada. Habis sangat pi tolong apa? Pi tolong menyembang. Yang ni banyak. Dia mai pisau duk elok, dia balik pun pisau duk elok. Dia tak asah pisau. Bini dia tak asah pisau. Esok nak iris daging, tak apa dia tak. Daging ni kita menyembang pun dia terhiris sendiri. Tuan-tuan faham tak? Daging ni kita menyembang-menyembang, tengok-tengok berapa dia siap dah. Itu dia panggil apa? Khamat. Tuan-tuan faham tak? Khamat. Apa dia khamat ustaz tu? Dia pi menyembang tapi daging terhiris. Faham tak? Tapi nak ceritanya, tolong orang ni tak pakai modal. Kita pakai, tadi ni yang kena bebaskan hamba tu pakai duit. Kalau tak boleh bebaskan hamba, pergi tolong. Pergi tolong ni semua orang mampu, tak ada alasan. Melainkan kalaulah orang ni memang uzur, memang tak larat, memang tak ada kudrat. Dia tanya lagi Nabi, afara'aita in da'uftu, kalau aku tolong orang pun dhaif, tak mampu. Yang ni teruk, yang ni memang level tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu ada juga. Nabi kata kalau tak boleh tolong orang, tada'un nasa min syarr fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Nabi kata mudah ya tuan-tuan, kalau tak boleh tolong orang, jangan kacau orang. Habis ya? Tuan-tuan ada 3. Pertama, tuan-tuan yang buat benda tu, tuan-tuan yang contoh, tuan-tuan punya lembu, okey, bahagian tuan-tuan selesai. Yang tak ada lembu, mai tolong pesah lembu tu. Yang tak mau tolong pesah lembu tu, duk sengak. Jadi 3 benda tu dianggap benda baik. Kalau kita tak mau tolong, kita jangan kacau. Tak kacau orang tu dikira sebagai sedekah. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang tolong pun tak, dia kacau pula ke atas. Yang ni tuan-tuan memang tak boleh nak buat apa. Nampak tak? Baik. Boleh kalau kita nak bagi contoh banyak. Daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kata Nabi dalam hadis ni saya bawa sebagai sokongan kepada hadis utama. Nabi kata dalam hadis ni, ahabbun nas ila Allah, orang yang paling Tuhan cinta. Dia ni Tuhan cinta, dia ni Tuhan cinta, dia ni Tuhan cinta. Yang paling Tuhan cinta, siapa dia? Kan? Yang ni kita sayang, yang ni pun kita sayang. Yang paling hang sayang, soalan kita kat kawan kita. Kita anak ni baru sayang, anak ni baru sayang. Yang paling hang sayang hak mana? Kita akan tanya yang tu kan. Kata Nabi, orang yang paling Tuhan cinta, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak orang boleh tumpang dia. Anfa', orang yang paling bermanfaat, orang yang paling berguna. Dia ni semua benda kita boleh harap kat dia. Ada dia seorang je cukup dah. Yang ni yang paling Tuhan cinta. Tapi kalau ada lagu dia ni 10 orang pun tak jalan kerja, yang ni paling tak guna. Nampak? Tuan-tuan, ini yang bagus. Anfa'uhum. Dia tu bila dia ada tu orang rasa manfaat, ada guna lah. Pasal itu tuan-tuan, hendaklah memperguna, bahasa salah, hendaklah menjadikan diri kita ni berguna. Orang boleh mengambil manfaat. Biar pasal itu ada falsafah
ketika tuan-tuan mati dan saya mati, jadikan hari kita mati itu kita tersenyum gembira, orang menangis duka. Jangan tuan-tuan masa mati itu menangis, orang seronok, lega. Yang ni satu hadis kan, satu hadis yang mana sahabat kata lalu satu jenazah, Nabi kata apa? Rehat dan direhatkan. Lalu satu orang mati, Nabi kata berehat, direhatkan. Sahabat tanya, siapa dia yang berehat? Dia. Orang yang baik tu, dia berehat. Maksudnya bila kita ni baik, mati, kita berehat. Kematian, pasal itu kita berdoa kan? وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا. Kan ada doa kita baca tu, ya Allah jadikan kematian aku sebagai kerehatan. Siapa-siapa yang beruntung apabila dia mati, itulah kerehatan kepada dia. Dia berehat. Jadi orang beriman ni dia tak risaulah mati, pasal mati tu rehat untuk dia. Dunia ni penat. Jadi bila dia mati, dia berehat. Lalu jenazah Nabi kata direhatkan. Siapa dia? Rasulullah. Kita direhatkan daripada dia. Pasal apa? Dia duk kacau orang. Bila dia tak ada, lega. Macam tuan-tuan lah, anak boy hantar pergi sekolah, lega ustaz. Semua pergi sekolah dah. Ada. Tu yang mereka duk marah sekolah tutup tu. Bukan mereka nak hantar sekolah sangat. Mereka pun kan. Mereka duk kata kat cikgu macam ni. Cikgu kena ada kan. Saya alhamdulillah ajak orang tua-tua. Alhamdulillah saya ajak orang tua-tua. Kalau saya ajak budak-budak tak, saya hempuk lagu ustaz tu lah. Kan? Di Terengganu kena tangkap. Kan? Ustaz ditangkap kerana hempuk pelajar, patah kaki. Tapi kalau kita, anak-anak kita pun tak tahu nak hempuk. Tekanan ni. Sebab tu direhatkan. Direhatkan. Jin kampung orang panggil. Bahasa tuan-tuan juga, bukan bahasa saya. Jadi Nabi kata anfa'uhum linnas. Okey. Wa ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dalam hadis yang sama, the same text. Nabi kata apa? Amalan yang paling Tuhan cinta ialah kamu tudkhiluhu, kamu memasukkan. Kalau kita terjemah yang bahasa Arab dia, dakhala ni maksudnya memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam. Maksudnya kita bagi dia seronok lah. Itu bahasa betulnya, terjemahannya kita bagi dia seronok. Kalau dia lapar, nak bagi dia seronok, bagi makan. Itu je. Kalau dia tak ada duit, kita bagi dia duit. Bagi seronok. Maksudnya buat satu benda yang bila kita buat, tudkhiluhu, masuk pada diri dia tu seronok. Kan? Pasal itu bila kita nak tolong orang, kita tengok apa benda yang menyeronokkan dia. Itu amalan yang paling Tuhan suka. Au takshifu anhu qurbatan. Kalau kita tak boleh nak menolong sesuatu yang menyeronokkan dia, Nabi kata kita menghilangkan duka dan masalah dia. Takshif, kasyafa yakshifu ni mengangkat, menghilangkan masalah dia. Satu, kita tolong dia. Yang kedua, kita menghilangkan masalah dia. Salah satulah kan. Atau kalau tak boleh nak tolong dia, menghilangkan kesulitan dia, taqdi anhu dainan, tolong bayar hutang dia. Tolong bayar. Ataupun kalau dia berhutang dengan kita, kita halalkan. Kalaulah kita mampu. Bukan wajib. Kalau kita mampu. Ui tuan-tuan, siapa tak seronok? Betul tak?
Kita main-main nak bayar, dia tak payah bayar. Allahu Akbar. Kita pun dalam hati memang aku tak mau bayar. Doa tu. Nampak? Baik. Setengah orang dia tanya dengan maksud dia doa kau tu tak mau kan. Macam Allah tentang macam korban lah. Dia tahan tulang ni. Ni ada lebih ni. Kita tahu dah. Dia, apa maksud dia tanya hang nak kata? Aku mau lah. Kita pun dia tunggu tu. Dia tahan ambil ambil so tu tuan-tuan. Rupa-rupanya ambil dah. Dia dah simpan dah. Cuma nak bagi sedap hati. Dia tak ambil oh tak apa, aku buh lah agama tu. Buh dah. Hang tanya apa-apa saja dia tu. Yang terusnya au tatrudu anhu ju'an. Menghilangkan rasa lapar. Yang ni terus Nabi sebut terang, menghilangkan rasa lapar. Maknanya amalan yang paling Tuhan suka ni bagi orang kenyang. Kan? Kemudian Nabi kata lagi, wali an amshi ma'a akh fi hajatin. Sesungguhnya aku suka berjalan bersama dengan saudaraku. Ahabbu ilayya, maksudnya keluar pergi tolong orang dalam benda yang dia hajat. Nabi kata kita ni keluar pergi cari orang yang ada masalah, yang susah, kita pergi tolong dia. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahran. Lebih aku suka, lebih besar pahalanya daripada orang yang duduk dalam masjid Nabi selama sebulan. Pasal itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Dia kata barangkali mungkin kita kena muhasabah. Berulang-ulang kita pergi ke Mekah, barangkali ada manfaat yang lebih besar jika kita membantu orang yang memerlukan. Tak salah tuan-tuan nak pergi umrah. Ada orang dia pergi umrah banyak kali, tapi dia juga tolong orang. Yang kita masalah ni yang dia duk kira pi tapi dia tak tolong orang. Kan? Kita saya nak pi pula ni. Kan? Tak apalah, baguslah kalau dia pi, lepas tu dalam masa yang sama dia tolong orang. Kan? Pasal Nabi kata apa? Dia pi keluar jalan tu, dia pi cari orang susah, dia pi tolong, cara apa yang dia mampulah. Lebih besar daripada dia duduk di masjid ni sebulan. Pasal apa? Kalau dia duduk di masjid i'tikaf di masjid Nabi, bukan masjid saya. Masjid Nabi ni berapa? Sebulan duduk dalam masjid, lebih yang tu kurang, lebih yang keluar. Pasal kita faham tadi, tuan-tuan tengok semua hadis tadi ni yang kita baca tadi termasuk dalam Adabul Mufrad ni, apa dia? Poin dia satu ya. Amalan yang berkait dengan orang, yang kita panggil muta'addi. Kan? Itu apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan akhir sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia akan layan kita macam mana kita layan orang. Tuan-tuan pegang kaedah ni. Allah layan kita lagu mana kita layan orang. Saya baca secara ringkas. Yang pertama, siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aib dia. Muslim, hadis Muslim. Nampak? Siapa yang meringankan kesusahan orang, Allah ringankan kesusahan dia. Hadis Muslim. Nampak? Siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aib dia. Siapa yang tolong orang susah, Allah tolong kesusahan dia. Nampak? Itu apa yang ada dalam Sahih Muslim. Siapa yang bagi orang minum, Allah bagi dia minum pada hari kiamat. Siapa yang bagi orang pakai, Allah akan bagi dia pakaian. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa yang menyakiti orang, Allah akan menyiksa dia hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang bagi orang makan lapang, Allah akan bagi dia makan buah-buahan di syurga. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajat dia. Hadis riwayat Bukhari. So apa kesimpulan dia? What you give, you get. Apa yang awak bagi, lagu itulah Tuhan balas. Nampak? Dia punya sifir dia macam tu. Tuan-tuan,
sahabat Nabi bila depa nak sesuatu, depa tak doa. Contoh, tuan-tuan nak sesuatu, tuan-tuan tak doa untuk diri tuan-tuan. Sahabat Nabi buat macam mana? Pelik. Yang ni pelik. Sahabat Nabi bila depa nak sesuatu, depa doakan benda tu untuk orang lain. Itu style depa. Itu teknik dan strategi. Dia nak sesuatu, dia doa benda tu untuk kawan dia, bukan untuk dia. Sebab siapa-siapa yang doa untuk kawan dia, malaikat doa untuk dia benda yang sama. So macam kita kata kalau dia nak, dia doa minta kat dia lah. Tak, dia minta kat saudara dia. Bila saudara dia dapat, dia automatik akan dapat. Pasal dia dapat yang malaikat punya. So hadirin mukminin, cukup setakat itu pengkongsian hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dengar baliklah bertindak seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha?